Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal arifin bika rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, rekan-rekan asatizah, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan semula perbincangan kita dalam kitab Al-Muntaqa Imam Ibnu Jarud. Dan minta maaf perjumpaan kita nih agak terlewat sedikit. Dan karena kesibukan, entahlah nih awal tahun makin banyak pula kerja-kerja yang kena dibuat. Dan biasa kita kena kerja KPI. Ya, dan ada beberapa artikel yang Anda kena siapkan dan juga beberapa tugasan-tugasan yang lain lah. Namun begitu, Anda tetap berusaha supaya silaturahim kita berlanjutan dan juga bacaan kita nih berlanjut juga. Kalau boleh, kita boleh hatamkan buku ini. Oke, Imam, kita berbincang sekarang kenaan dengan bab yang baru, sifatus salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Jarud rahimahullah, haddatsana Ibnu al-Muqri wa Harun ibnu Ishaq wa Yusuf ibnu Musa. Qalu haddatsana Sufyan an az-Zuhri an Salim an abihi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi wa idza arada an yarka'a wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa la yarfa'u baina as-sajdatain. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكون حذو منكبيه كبر وهما كذلك فرفع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود ورفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع hatta tanqadhiya salatuh. Oke, ini dua hadis yang akan kita bincangkan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang sama diriwayatkan daripada tokoh sahabat yang sama, yaitu Abdullah bin Umar, menjelaskan kenaan dengan perkara pertama, perbuatan pertama yang dilakukan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salatnya. Nah, hadis yang pertama daripada Ibnu al-Muqri wa Harun ibnu Ishaq. Kita sudah berlalu berkali-kali Ibnu al-Muqri dan kita telah kenali beliau mudah-mudahan dengan baik. Sekejap ya, video ini mana nih? Hilang, Pak. Dan hadis ini diriwayatkan hingga ke Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Kecap. Nah, An Zuhri an Salim an abihi. Ini semua ulama yang sangat-sangat masyhur nama-nama mereka. Dan Abdullah bin Umar sekarang meriwayatkan annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat, lalu kemudian mengangkat kedua-dua tangannya. Kenapa video saya hilang pula nih? Kecap ya.
Sari. Hilang video saya. Ah, oke. Oke. Nah, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhi'a mankibaih. Hadis ini berbincang kenaan dengan bagaimana solat dimulakan oleh baginda Nabi SAW, yaitu Nabi mengangkat tangannya sampai selari dengan kedua-dua bahu baginda Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa perkara pertama yang dilakukan dalam solat adalah angkat tangan dan takbir. Angkat tangan dan takbir. Ini dua perkara lah kan yang kita disebutkan dalam hadis ni. Jadi hadis ni berbincang kenaan dengan pertama takbiratul ihram dan bagaimana cara melakukan takbiratul ihram. Nah, berkenaan dengan takbir, tidak ada khilaf bahawa sejumhur ulama mengatakan bahawa takbir iaitu ucapan Allahu Akbar adalah rukun di dalam salat. Kata Imam Nawawi, fatakbiratul ihram ruknun min arkanis salah. La tasihhu illa biha. Hadha madhabuna wa madhabu Malik wa Ahmad wa jumhurus salaf wal khalaf. Dan beliau mengatakan wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa Dawud wal jumhur. Jadi jumhur mengatakan bahawa takbiratul ihram adalah rukun dalam salat dan tidak sah salat melainkan dengan takbir. Ya, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Nah, akan tapi adakah ini ijma'? Ada sebenarnya khilaf sikit sangat, khilaf syaz daripada Az-Zuhri. Zuhri mengatakan diriwayatkan wa haka Ibnul Munzir wa ghairuhu 'an Az-Zuhri annahu qala tan'aqidu salatu bi mujarradin niyyah bila takbir. Ini ucapan Zuhri. Yaitu solat sah dengan setakat niat saja. Tak pakai takbir terus kita masuk dalam solat. Jadi tanpa ucapan Allahu Akbar kita sudah boleh masuk dalam solat dengan mujarrad niyah. Akan tapi kata Ibnul Munzir, walam yakul bihi ghairu Zuhri. Tak ada orang lain yang cakap macam ni melainkan Zuhri sahaja. Jadi yang lain semua bersama jumhur yang berpandangan bahawa solat mesti dimulakan dengan takbir dan takbiratul ihram adalah bagian atau rukun dalam solat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum berkenaan dengan angkat tangan. Hukum mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Setahu anda, sepakat para ulama bahawa mengangkat tangan adalah sunat. Mengangkat tangan adalah sunat ketika takbiratul ihram. Ini semua mazhab daripada 4 mazhab. Jadi semua sepakat bahawa angkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunat di dalam solat. Yang menjadi khilaf adalah angkat tangan selepas tu. Nah, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram wa idza arada an yarka, dan juga ketika hendak ruku. Jadi angkat tangan juga sunat. Mengangkat tangan juga ketika ruku sambil mengucapkan takbir. Wa ba'da ma yarfa'u ra'sahu minar ruku', dan juga ketika angkat kepala daripada ruku, maknanya i'tidal. I'tidal pun hukumnya adalah sunat, angkat tangan dan mengucapkan takbir. Wala yarfa'u bainas sajdatain, tapi Nabi tidak angkat tangan ketika duduk di antara dua sujud. Nah, hadis ini menunjukkan angkat tangan maknanya ada di 3 tempat kan. Pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku', dan yang ketiga ketika i'tidal. Ini adalah 3 tempat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yang pertama. Hadis Ibnu Umar yang kedua juga seperti itu, betul tak? Ini bahkan lebih panjang. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta idza kanata hazwa mankibaihi kabbar. Jadi Nabi angkat tangan sampai ke lurus antara dua bahunya. Kemudian takbir, angkat tangan dulu lurus sampai sampai bahu, lalu kemudian bertakbir. Wa itsumma idza arada an yarka'a rafa'ahuma hatta yakuna hazwa mankibaihi kabbar wa huma kadzalika faraka'a. Begitu juga ketika ruku'.
angkat tangan dulu hingga sampai ke dua bahu, kemudian takbir dalam keadaan seperti itu, lalu kemudian rukuk. Summa idza arada an yarfa'a sulbahu rafa'ahuma hatta yakuna hazwa mankibaih. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian angkat daripada ruku, Nabi berdiri tegak, letak tangan selari dengan dua bahu, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah. So, 3 tempat juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar nih. Konsisten hadis Ibnu Umar, yaitu angkat tangan, takbiratul ihram, ruku, kemudian i'tidal. Summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fis sujud. Kemudian ketika nak sujud, Nabi tak angkat tangan. Jadi ketika nak sujud, Nabi tidak angkat tangan. Nanti kita akan bincang sedikit berkenaan dengan ucapan nih. Kalau anda ingatlah, kalau tak ingat tolong ingatkan. Summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fis sujud. Kemudian Nabi sujud, dan ketika nak sujud Nabi tak angkat tangan, cuma ucapkan Allahu Akbar saja. Lalu wa rafa'ahuma fi kulli raq'atin wa takbiratin kabbaraha qabla ruku' hatta tanqadhiya salatuhu. Kemudian Nabi angkat kedua-dua tangan dalam setiap ruku dan setiap takbir yang Nabi ucapkan sebelum ruku sehingga habis salatnya. So, kita boleh rumuskan dalam dua hadis ini adalah angkat tangan dilakukan oleh Nabi SAW dalam 3 tempat, yaitu takbiratul ihram, ruku' dan i'tidal. Soalan kita, adakah khilaf dalam perkara ini? Ada khilaf. Ada khilaf. Khilaf yang paling kuat adalah antara mazhab ahlul hadis, dalam hal ini Syafi'i, dan kemudian juga Hanbali, dengan mazhab terutamanya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, As-Sauri, dan satu riwayat daripada Imam Malik. Apa dia perbezaan pendapat dalam perkara ini? Yang pertama adalah berkenaan dengan berkenaan dengan angkat tangan tu. Fazahab al-jumhur, fazahaba aksarul ulama ila anna al-yadaini yurfa'ani fi jami'i dhalik. Jadi jumhur ulama ikut hadis Ibnu Umar, yaitu angkat tangan dalam 3 tempat, takbiratul ihram, ruku' dan i'tidal. Wa zahaba Thawri wa ashabur ra'i ila annahuma la yurfa'ani illa 'inda takbiratul ihram. Tapi ashabur ra'i dan Imam Abu Hanifah, mereka berpandangan angkat tangan hanya ketika takbiratul ihram sahaja. Jadi menurut mereka angkat tangan Allahu Akbar 1 kali saja. Sampai akhir salat tak ada angkat tangan lagi. Tak ada angkat tangan lagi. Apa dalil mereka dalam hal ini? Pertama, mereka melihat hadis Ibnu Umar sahih, dia tak dapat dinafikan. Akan tapi mereka mungkin berpandangan hadis Ibnu Umar ini mansukh. Hadis Ibnu Umar ini mansukh sebab bertentangan dengan hadis lain yang mereka jumpai daripada Ibnu Mas'ud. Siapa yang nak ingin mendalami perkara ini, tuan-tuan, anda dapati Sunan Abu Daud menghimpun semua hadis dalam perkara ini. Sunan Abu Daud apabila bincang berkenaan dengan takbir, angkat tangan, dia kumpul semua hadis yang berkaitan, sama ada yang menyokong Ibnu Umar ataupun yang bertentangan dengan hadis Ibnu Umar. Justru kalau nak sempurna sangat, sila rujuk kepada Sunan Abu Daud. Anda ringkaskan sajalah di sini sebagaimana yang ambil daripada syarah Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan. Nah, apa hujah Ashabur Ra'i? Tadi anda dah sebutkan bahawa mereka berpandangan bahawa hadis Ibnu Umar ni mansukh sebab bertentangan dengan hadis yang lain daripada Ibnu Mas'ud. Iaitu hadis daripada Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, ala usalli bikum salata Rasulillah, qal fasalla falam yarfa' yadayhi illa marratan. Jadi Ibnu Mas'ud sebutkan, saya akan tunjukkan bagaimana Nabi salat. Lalu dia salat, dia angkat tangan hanya 1 kali saja. Dia angkat tangan hanya 1 kali saja. Dan kita sama-sama tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud, mazhab Ahlul Ra'i, simbol mereka adalah Ibnu Mas'ud dan Ali, kan. Ibnu Mas'ud adalah menjadi rujukan utama Ashabur Ra'i. Justru kalau ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, mereka akan pegang kuat-kuat.
Dan yang kedua, hadis yang selari dengan Ibnu Mas'ud adalah diriwayatkan daripada Al-Bara' ibn Azib, juga dari dalam Abu Daud. Beliau mengatakan annahu kana idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunayhi thumma la ya'ud. Ucapan summa la ya'ud. Jadi Bara bin Azib dia ceritakan Nabi bagaimana salat. Nabi angkat tangan ketika mulakan salat, summa la ya'ud. Selepas tu dah tak ulang semula. Maksudnya tak ulang lagi angkat tangan ni. Maknanya ini menjadi hujah bagi ashabul ra'i bahawa angkat tangan hanya satu kali saja. Yang lain dah tak lagi. Lalu bagaimana hadis Ibnu Umar ni? Hadis Ibnu Umar ni kemudian dia berkemungkinan mansukh, atau hadis Abdullah bin Umar ni tuan-tuan tak boleh kalahkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Umar ni budak kecil lah berbanding Ibnu Mas'ud. Itu pandangan ashabul ra'i selalu kan. Mereka mengatakan bahawa Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud senior. Dia yang ikut Nabi ke mana-mana. Ilmu dia pun diiktiraf oleh Nabi SAW. Kunayifun mulia ilman, orang yang penuh ilmu walaupun kurus tu. Kemudian Sayyidina Umar pun hormati Ibnu Mas'ud, kirim dia ke Kufah untuk sengaja ajarkan agama. Tak bolehlah compare dengan Ibnu Umar ni. Itu antara hujah-hujah yang mereka bawakan lah dalam perkara ni. Bagaimanapun, sebenarnya tuan-tuan ada kritikan terhadap hujah ashabul ra'i. Pertama, hadis Ibnu Mas'ud ma'lul. Hadis Bara' ibn Azib pun ma'lul. Itu kalau kita bincang kenaan dari aspek ilal dia. Hadis Ibnu Mas'ud ma'lul, dan Abu Daud sendiri apabila dia meriwayatkan hadis Ibnu Mas'ud, di akhir hadis dia mengatakan hadza mukhtasar min hadisin tawil wa laysa huwa bisahih ala hadzal lafaz. Jadi Abu Daud apabila riwayatkan hadis ni dia komen. Dan kita tahu kebiasaan Ibnu Mas'ud, kebiasaan Abu Daud, dia selalu katakan apa? Bahawa dia hanya sebutkan hadis-hadis sahih dan masyhur saja dalam sunan. Kalau ada hadis dhaif, bayantuhu. Ya kan? Kalau ada hadis yang dhaif, dia akan jelaskan. Dan ini termasuk hadis yang menurut Abu Daud adalah dhaif. That's why dia tak boleh diam, dia komen dan dia jelaskan bahawa hadis Ibnu Mas'ud adalah tidak sahih. Lagi pula, tentulah dia kena komen sebab hadis ini menyalahi hadis ini adalah hadis yang menjadi pegangan utama ashabul ra'i yang bertentangan dengan ashabul hadis. Tentulah dia kena komen. Betul tak? Dia nak tunjukkan bahawa pandangan ashabul ra'i tidak selari dengan pandangan ashabul hadis, dan kenapa ashabul hadis tidak ambil pandangan hadis ni. Dia kena explain. Berkenaan hadis Bara' ibn Azib yang dibawakan oleh ashabul ra'i, Abu Daud juga mengatakan bahawa hadis Bara' ibn Azib asalnya adalah sama seperti hadis-hadis yang lain, iaitu Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram, cuma kalimat la ya'ud ma'lul. Nah, Nabi angkat tangan, summa la ya'ud. Summa la ya'ud ni adalah kalimat yang tidak sahih daripada Bara' ibn Azib. Bahkan tidak sahih daripada perawinya. Sebab perawi kemungkinan besar lafaz ini ditalqin. Talqin ni apa tuan-tuan? Dia perawi sebutkan, masukkan hadis ni di dalam periwayatan. That's why Abu Daud mengatakan warawa hadal hadis Hushaim wa Khalid wa Ibnu Idris an Yazid walam yadhkuru summa la ya'ud. Jadi ada riwayat daripada Yazid Ibn Abi Habib, daripada Bara' bin Azib. Biasa dia riwayatkan tak ada kalimat summa la ya'ud. Akan tapi ada setengah perawi tambahkan lafaz ni, dan lafaz tersebut adalah tambahan syaz, tambahan yang maklul. Justru asalnya adalah dia hanya katakan Nabi angkat tangan ketika salat, dah terus. Tak ada kalimat summa la ya'ud. Kemudian tak lakukan semula pada perkara yang lain. Nah, ini antara hujah-hujah yang dibawakan oleh ashabul hadis, dan kita boleh nampak tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi kita apply kaedah jamak hadis-hadis yang bertentangan.
Antara hadis Ibnu Mas'ud, kalaulah betul Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi tak angkat tangan, melainkan takbiratul ihram saja. Lalu ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan Nabi angkat tangan selain takbiratul ihram adalah rukuk dan i'tidal. Sepatutnya kita jamak, bukan kita tarjih. Itu pertama yang mesti kita lakukan, betul tak? Ini adalah kaedah umum dalam ashabul hadis macam tu. Kalau ada dua hadis yang berikhtilaf, maka kaedah jamak yang kena kita buat. Tak boleh kita beralih ke kaedah tarjih ataupun nasakh, melainkan apabila jamak sudah tak boleh dilakukan. Nah, ini justru ashabul hadis mengatakan hampir semua sepakat bahawa angkat tangan, kita ambil hadis Ibnu Umar. Kita tak kata dia mansuh sebab tak ada dalil nasakh. Sebab untuk mendakwa nasakh ni tuan-tuan, kita mesti ada dalil tarikh ataupun lafaz sarih, bayan sarih daripada Nabi ataupun daripada sahabat. Tak ada sahabat katakan hadis ni mansuh. Justru, dan tak ada Nabi SAW katakan hadis ni mansuh. Justru hadis ni kena dikekalkan. Yang berlaku adalah kita taksis atau kita takyid mutlak lafaz yang ada di hadis Ibnu Mas'ud. Itu yang menjadi hujah ahli hadis dalam perkara ini. Perkara lain yang nak dibawakan, perkara lain yang hendak anda bawakan adalah ada beberapa hadis, tuan-tuan. Kalau hadis Ibnu Umar hanya menunjukkan angkat tangan 3 tempat je kan. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa Nabi mengangkat tangan, selain 3 tempat ni. Selain 3 tempat tersebut. Contohnya, salah satunya adalah hadis riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Juga anda galakkan untuk rujuk kepada Sunan Abu Daud. Jadi dia akan sebutkan semua hadis-hadis yang menyebutkan Nabi angkat tangan dalam solat. Dan kita akan jumpa hadis Abu Humaid As-Sa'idi panjang. Kesimpulannya adalah ada satu lafaz dalam Abu Humaid As-Sa'idi yang menunjukkan bahawa Nabi angkat tangan idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi. Jadi Abu Humaid mengatakan Nabi angkat tangan juga bila ketika naik daripada rakaat kedua. Maknanya selepas tasyahud awal. Selepas tasyahud awal, Nabi angkat tangan juga dan bertakbir sambil angkat tangan. Maknanya selain hadis Ibnu Umar, selain 3 tempat yang disebutkan oleh Ibnu Umar, hadis Abu Humaid sebutkan lagi tempat yang keempat, iaitu ketika naik daripada rakaat kedua atau selepas tasyahud awal. Nah, apa kata Imam Al-Khattabi? Imam Al-Khattabi mengatakan dalam perkara ni, hadis Abu Humaid sahih. Hadis Abu Humaid sahih. Walam yadhkurhu Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tak sebutkan bahawa kita kena angkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Justru apa yang mesti kita lakukan? Wal qawlu bihi lazimun ala aslihi fi qabuliz ziyadat. Justru kita kena ambil hadis Abu Humaid sebab kaedah Syafi'i adalah, prinsip Syafi'i adalah kita kena terima ziyadah siqah. Kita kena terima ziyadah dalam lafaz hadis. Macam tadi, Ibnu Mas'ud kata tak angkat, tapi Ibnu Umar kata angkat, kita terima Ibnu Umar. Sekarang Ibnu Umar sebutkan 3 tempat saja, Abu Humaid As-Sa'idi tambah 1 tempat lagi, kita kena ambil. Konsisten dengan prinsip tu, betul tak? Soalan kita sekarang, apa pandangan Imam Syafi'i sebenarnya? Betulkah Imam Syafi'i tak kata bahawa naik ke rakaat kedua atau selepas tasyahud awal kita kena angkat tangan? Betulkah Imam Syafi'i kata macam tu? Sebenarnya betul, tuan-tuan. Dan perkara ini dinaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau mengatakan al-masyhur min nusus Syafi'i fi kutubihi wa huwa al-masyhur fil mazhab wa bihi qala aktsarul ashab annahu la yarfa'u illa fi takbiratil ihram wa fi ruku'
warraf'i minhu li hadisi Ibnu Umar. Jadi masyhur dalam mazhab, jadi nusus Imam Syafi'i dalam Kitabul dalam semua kitab-kitab dia. Mansus Imam Syafi'i dalam semua kitab-kitab dia, termasuk juga nukilan daripada Ashabus Syafi'i, dan juga menjadi masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa angkat tangan hanya 3 tempat saja. Yaitu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal. Selepas tu dah tak angkat tangan lagi, termasuk naik berdiri selepas tasyahud awal. Menurut nusus Imam Syafi'i dan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak angkat tangan. Tak angkat tangan. So, kritikan Al-Khattabi kena pada tempat dia tak? Kena. Betul tak? Imam Syafi'i kata hanya angkat 3 tempat saja. Padahal hadis daripada Abu Humaid sebutkan 1 tempat lagi. Kenapa you tak ambil Imam Syafi'i? Padahal prinsip atau usul mazhab Syafi'i adalah pertama, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Yang kedua, qabul ziyadah dalam hadis. Yang ketiga, tak boleh mendakwa nasakh ataupun tarjih, melainkan kalau tak boleh jamak dan lain sebagainya. So, kritikan Imam Zahabi, Imam Khattabi adalah pada tempatnya dalam perkara ni. Soalan, adakah kita kena terima kritikan Khattabi ataupun kita biasalah macam mazhab Syafi'i zaman sekarang. You lagi pandai daripada Syafi'i ke atau macam mana? Jadi kita kena reject kerana tu, walaupun selari dengan usul Syafi'i, tapi kita tak boleh terima melainkan apa yang ada dalam mazhab saja. Mazhab kata macam tu walaupun Imam Syafi'i kata macam mana. Sebenarnya tuan-tuan, ini adalah perkara yang memang kena kepada kritikan ke atas Imam Syafi'i dalam perkara ni. Dan kalau kita konsisten melaksanakan wasiat Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi, kita kena ambil. Kita kena ambil dan kita kena masukkan dia menjadi satu bagian mazhab Syafi'i walaupun Imam Syafi'i tak sebutkan. Walaupun Imam Syafi'i tak kata. Jadi kita kena masukkan juga dalam mazhab Syafi'i walaupun kutub Syafi'i tak kata macam tu. Nah, perkara ini tuan-tuan, itulah yang kemudian dilakukan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Itu yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Beliau membincang tentang perkara ini, lalu beliau menyebutkan angkat tangan daripada tasyahud awal. Beliau berkata, wa qala akharuna min ashabina yustahabbur raf'u idza qama min at-tasyahhudil awal wa hadha huwa shawab, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi konsisten dalam perkara ni. Ya, Imam Nawawi konsisten dalam perkara ni bahwa ini adalah kritikan yang kena pada tempatnya dan selari dengan usul mazhab Syafi'i. That's why kena diterima menjadi bagian daripada mazhab Syafi'i. Beliau lalu berkata, wa mimman qala bihi min ashabina Ibnul Munzir wa Abu Ali Al-Tabari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa sahibut tahzib fihi, yakni dalam kitab tahzib, wa fi syarh sunnah wa ghairihim, wa huwa mazhabul Bukhari wa ghairihi minal muhaddisin. Jadi kita boleh nampak bahawa hadis Abu Humaid As-Sa'idi ini adalah hadis yang diterima oleh muhaddisin dan juga muhaddisis Syafi'iyah. Jadi kalangan Syafi'iyah yang ahlul hadis, Anda selalu sebutkan, ini penting tuan-tuan ya. Anda melihat bahawa perkara ini kurang diangkat. Apa dia? Ulama mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2, fuqaha dan muhaddisin. Fuqaha dan muhaddisin. Fuqaha ini macam Abu Muhammad Al-Juwaini dengan anak dia Abdul Malik Al-Juwaini, kemudian dilanjutkan oleh murid dia Al-Ghazali, kemudian dari kitab Al-Ghazali itulah kemudian dibina mazhab Syafi'i belakangan, betul tak? Dan padahal ada satu kumpulan lain dalam mazhab Syafi'i yang kita sebut sebagai muhaddis Syafi'iyah. Muhaddis Syafi'iyah ni kadang punya pandangan-pandangan berbeza dengan fuqaha. Dan mereka lebih setia dengan hadis. Hadis cakap apa, mereka akan ambil walaupun bertentangan dengan pandangan masyhur dalam mazhab yang diamalkan oleh mazhab fuqaha. Dan kalau kita tengok lagi mazhab Syafi'i ini, dia dibina di atas pandangan fuqaha Syafi'iyah ataupun muhaddis Syafi'iyah. Tentulah fuqaha Syafi'iyah.
Justru karena rujukan tu adalah ke kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah macam Nihayatul Matlab Imam apa namanya Al-Juwaini dan kitab-kitab Al-Wasit Al-Ghazali itu adalah rujukan utama dalam mazhab kan yang kita sebut sebagai kitab-kitab mu'tamad macam tu. Dan kalau kita tengok kitab mu'tamad Syafi'iyah, mereka ditulis oleh fuqaha. Dan suara muhaddisin dalam mazhab Syafi'i ini kadang kurang didengar dalam perbincangan perbahasan berkenaan dengan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian kritikan muhaddis Syafi'iyah masih banyak. Tuan-tuan ya, mereka punya ikhtiarat yang berbeza daripada mazhab. Tuan-tuan boleh amati itu apabila baca kitab Ibnul Munzir dalam Iqna' ataupun Tuhfatul Ashraf. Kemudian tuan-tuan boleh tengok juga yang paling jelas adalah kutub Imam Baihaqi. Sama ada dalam Sunan Kubra, Sunan Sughra atau Ma'rifatus Sunanul Asar. Dan mereka punya ikhtiarat yang berbeza daripada mazhab. Dan kita nampak salah satunya adalah ini. Iaitu ketika fuqaha Syafi'iyah katakan angkat tangan selepas tasyahud awal tak angkat tangan. Tapi dari kalangan muhaddis Syafi'iyah, mereka bawakan suara ni sebab dalil hadis dalam perkara ni sahih. Dan mereka punya kemampuan hadis lebih tinggi daripada fuqaha. Dan salah satu perkara yang menunjukkan konflik antara dua kumpulan ni tuan-tuan adalah risalah Imam Baihaqi kepada Imam Al-Juwaini, betul tak? Imam Baihaqi dia kritik Abu Muhammad Juwaini sebab manhaj Juwaini fuqaha. Dan kalau kita baca risalah Baihaqi, dia bukan setakat kritik kepada Juwaini, tapi kepada seluruh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Coba tengok bagian-bagian akhir. Dia sebutkan Syafi'i cakap macam ni tapi fuqaha kita cakap macam tu. Kritikan Baihaqi sangat-sangat menarik untuk kita analisis daripada aspek tu. Nah, dalam perkara ni, dalam perkara angkat tangan selepas tasyahud awal, dia adalah pandangan muhaddis Syafi'iyah, dan Imam Nawawi dia punya mail kepada fuqaha muhaddis Syafi'iyah. Itu sebabnya dia coba masukkan dalam mazhab Syafi'i mutaakhir ini. Dan berikutnya lagi tuan-tuan, menariknya Imam Baihaqi nukil bahawa Imam Syafi'i sendiri sebenarnya iktiraf hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ini nukilan yang jarang dijumpai. Sebab kata Nawawi yang masyhur dalam kutub Syafi'i semua adalah angkat tangan 3 tempat ni saja. Tapi Imam Baihaqi sebutkan dalam Ma'rifatus Sunan ucapan Imam Syafi'i yang eksplisit mengatakan dia terima hadis Abu Humaid. Dia katakan apa dalam Ma'rifatus Sunan? Wa qad qala Syafi'i fi hadis Abi Humaid wa bihadza aqul. Maknanya kita jumpa ucapan Imam Syafi'i walaupun ucapan ni tak popular. Dia tak disebutkan dalam kutub Syafi'i tapi diriwayatkan mungkin secara ahad saja. Dia tidak secara mutawatir daripada Asy-Syafi'i. Nah, Sahibut Tahzib ada mengatakan ucapan walam yazkur Asy-Syafi'i raf'al yadaini idza qama min ar-rak'atain wa madhhabuhu ittiba'us sunnah wa qad sabata dzalik. Maknanya dia ilzam Syafi'i, betul tak? Syafi'i tidak kata angkat tangan selepas tasyahud. Padahal mazhab Syafi'i adalah ittiba' sunnah. Nah sekarang hadis berkenaan dengan angkat tangan selepas tasyahud adalah sahih. Justru kena ambil. Dia adalah bagian daripada mazhab Syafi'i. Apa rumusan kita dalam perkara ini, tuan-tuan? Rumusan kita adalah kita boleh nampak di sini bahawa ulama pertama mengamalkan wasiat Imam Syafi'i, iaitu idza sahal hadis fa mazhabi. Itu bukan retorik. Dia betul berasal daripada Syafi'i dan ulama pun amalkan. Cuma mereka amalkan apa? Mengikut dhawabit yang ada. Bukan macam kita berpandai-pandai sekarang ni. Sikit-sikit ini mazhab Syafi'i sebab hadis dia sahih. Tak, akan tapi pastikan dulu apa pandangan Syafi'i dalam perkara ni, pastikan dulu hadis itu betul sahih atau tidak,
pastikan dulu sama ada Syafi'i tahu atau tak tahu dan lain sebagainya. Baru kita sampai kepada kesimpulan ini kena masuk dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya tadi tuan-tuan saya sebutkan apa? Dalam hadis Ibnu Umar yang kedua. Summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fis sujud. Nampak tak yang tadi saya janjikan nak ulas sikit kan? Summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fis sujud. Yang ni. Summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fis sujud. Nabi kemudian sujud tapi Nabi takbir saja tak angkat tangan. Betul tak? Ini nas ucapan Ibnu Umar. Nabi tak angkat tangan ketika nak sujud. Betul tak? Nabi tak angkat tangan ketika nak sujud. Tugasan tuan-tuan adalah, saya nak bagi tugasan wazifah. Tugasan tuan-tuan adalah cari hadis dalam Muhalla Ibn Hazm. Dalam Muhalla Ibn Hazm. Dia sebutkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar, sebuah hadis daripada Ibnu Umar juga yang mengatakan bahawa Nabi angkat tangan ketika nak sujud. Nabi angkat tangan ketika nak sujud. Ada hadis daripada Ibnu Umar juga dalam Muhalla Ibn Hazm dan menurut Ibn Hazm hadis itu sahih. Oleh kerana itu, tambah lagi satu lagi tempat angkat tangan, iaitu sebelum sujud, angkat tangan. Sebelum sujud, kita angkat tangan takbir, Allahu Akbar, lalu sujud. Dan kita boleh nampak setengah orang buat pada hari ini. Saya nampak pernah solat di masjid, sebelum sujud, angkat tangan juga kah? Okey, sebenarnya dia menyalahi 4 mazhab. Menyalahi 4 mazhab. 4 mazhab hanya 2 pandangan saja, sama ada takbiratul ihram sahaja takbir ataupun takbiratul ihram dengan rukuk dan i'tidal sekali dengan naik di antara 2 sujud. Naik di antara selepas tasyahud. Itu saja 2 pandangan. Sedangkan angkat tangan ketika hendak sujud tak ada 4 mazhab ni ambil. Melainkan Ibn Hazm saja ambil. Dia berpandangan bahawa ada hadis daripada Ibnu Umar yang mengatakan bahawa Nabi angkat tangan ketika hendak sujud. Nah, hadis tersebut kata Ibnu Hazm sahih. Memang kalau kita nampak daripada rijal dia tuan-tuan, sanad dia, rijal dia siqat. Tapi hadis tu maklul. Kenapa maklul? Sebab kembali kepada Ibnu Umar bertentangan dengan riwayat Ibnu Umar yang lebih sahih ni. Untuk makluman tuan-tuan, hadis Ibnu Umar yang kita sebutkan dua-dua tadi adalah muttafaq alaih. Yang hari ini kita bincangkan hadis Ibnu Umar adalah muttafaq alaih, sahih, disahihkan oleh Bukhari, Muslim dan Ibnul Jarud pun letakkan dia di awal bab, betul tak? Dia menjadi hujah paling utama. Sedangkan hadis yang disebutkan Ibn Hazm tadi, Nabi angkat tangan ketika hendak sujud, menyalahi betul-betul ucapan Ibnu Umar sendiri dalam riwayat yang paling sahih. Iaitu summa yasjudu fala yarfa'u yadayhi fi sujud. That's why hadis Ibn Hazm tu maklul. Walaupun sanad dia siqat, perawi dia siqat, tapi sebenarnya tidak sahih. Dia maklul dan tidak dapat disahihkan. That's why ulama jumhur tinggalkan ucap hadis tu. Bukan ulama tak tahu hadis tu. Tak macam pandangan Ibn Hazm. Ini ulama semua tak tahu semua ni. Saya nak bawakan pendapat ni. Tak. Sebenarnya ulama tahu hadis tu, tapi hadis tu maklul menurut mereka justru tidak diamalkan. Dan kalau tuan-tuan nak tengok kenapa dia maklul, siapa yang katakan dia maklul juga adalah Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari tuan-tuan dia punya kitab Raf'ul Yadain, betul tak? Raf'ul Yadain. Khas bincang berkenaan dengan Raf'ul Yadain ni, angkat tangan ni. Dan Imam Bukhari bawakan hadis yang disebutkan oleh Ibn Hazm dan beliau illahkan hadis tu karena kandungannya menyalahi riwayat lain yang juga daripada Ibn Umar. Maknanya Imam Bukhari mengamalkan kritik matan, betul tak? Jadi beliau mengamalkan kritik matan sampai pada kesimpulan hadis ni sebenarnya maklul, dia tidak sahih. Saya rasa itu aja tuan-tuan. Satu lagi terakhir. Kalau tuan-tuan baca hadis-hadis di Abu Dawud, tuan-tuan juga akan jumpakan sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Ali. Dalam hadis Sayyidina Ali itu ada sebutan apa tuan-tuan ya?
bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ketika bangkit daripada 2 sujud. Summa yarfa'u yadayhi indal qiyam minas sajdatain. Jadi ada sebutan hadis riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi angkat tangan juga ketika bangkit daripada 2 sujud. Maknanya rakaat pertama pun Nabi angkat tangan, bukan cuma lepas tasyahud awal. Rakaat pertama lepas sujud 2 kali, naik ke rakaat kedua, Nabi angkat tangan juga. Apa kata Imam Al-Khattabi? Beliau mengatakan, lastu a'lamu ahadan minal fuqaha zahaba ilaih. Tak ada fuqaha yang mengamalkan hadis ni. Wa in sahhal hadis fal qawlu bihi wajib. Sekiranya hadis ni sahih, maka kita kena ambil. Itu pandangan Khattabi. Tak ada fuqaha yang amalkan hadis Sayyidina Ali bahawa kita kena angkat tangan juga ketika bangkit daripada rakaat pertama naik ke rakaat kedua. Kalau sahih kita kena ambil. Soalan kita, adakah sahih? Sebenarnya hadis riwayat Sayyidina Ali ini tidak sahih dan kemungkinan, dan Imam Abu Daud sendiri kasih isyarat bahawa kemungkinan kalimat sajdatain tu ghalat, khata'. Yang betul adalah rak'atain. Bangkit, angkat tangan selepas 2 rakaat. Maknanya apa? Selepas tasyahud awal, macam hadis Abu Sa'id Al-Humaidi, Humaid As-Sa'idi. Betul tak? Perawi tersilap lalu mengatakan sajdatain. Sajdatain maknanya rakaat pertama, bukan rakaat kedua, dan itu khata' ghalat. That's why fuqaha semua tak amalkan. Justru kita boleh ambil kesimpulan di sini, kalau fuqaha tak amalkan sebuah hadis, kena hati-hati. Jangan punya pandangan ini fuqaha tak pandai semua. Mereka sengaja tinggalkan hadis, atau fuqaha ni tak belajar hadis, dia tak nampak hadis ni. Bukan, mereka nampak, akan tapi mereka ada alasan yang berkaitan dengan kesahihan atau kekuatan dalil tersebut. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, saya rasa dah pukul 9. Kita pun mula lewat. Mungkin Ustaz Arif nak makan roti canai ke tak apa, tak payahlah kita panjang-panjang. Sana buka peluang bagi siapa nak tambahkan atau nak kasih pandangan, silakan. Ya Ustaz Muhammad. Satu soalan Doktor. Okey. Ittiba'ul mazhab, ittiba' usul mazhab ataupun ittiba' hukum mazhab? Pandangan anda ya? Pertanyaan Doktor. Sebenarnya yang faham perkara ni adalah Ustaz Dr. Arif. Nanti Ustaz Arif kita minta pandangan dia. Nah, sebenarnya bagi anda adalah kita kena ikut usul pertama. Usul pertama. Jadi kita kena kuasai usul mazhab terlebih dahulu. Sedangkan tafri' daripada usul, kadang dia berbeza-beza mengikut keadaan tertentu, misalkan karena ada situasi tertentu, karena ada perkara tertentu. That's why kalau kita nak ajar budak-budak pun macam tu juga kan. Kita bukan ajarkan dia spoon feeding, kita nak suap dia hari-hari, tapi kita kasih kaedah. Kalau berlaku macam ni, buat macam ni. Contohnya macam ni. Perkara-perkara furuk tu adalah contoh-contoh. Contoh-contoh. Dan ada kes-kes tertentu di mana you kena pandailah kreatif sendiri untuk buat perkara ni. Dan anda tengok apabila kita belajar hadis-hadis Nabi pun macam tu juga. Adakah Nabi ketika mengajarkan sunnah, Nabi ajarkan detail-detail tu sebagai perkara utama, ataukah Nabi ajarkan usul sunnah? Macam ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Rasulullah, apa hukum mencium ketika kita puasa? Nabi jawab, batal ke tak batal? Tak, Nabi katakan, ara'aita law madmadta wa anta sha'im? Kalau awak kumur-kumur, batal ke tak puasa? Maknanya Nabi ajarkan kita proses berfikir. Betul tak? Nabi ajarkan kita usul. Nabi ajarkan kita prinsip. Agar, sebab Nabi tahu bahawa masalah ni, perkara furuk ni la yantahi. Dia tak ada akhirnya. La nihayatalah. Sampai hari kiamat dia akan terus berkembang masalah-masalah baru. Justru kalau kita jumud kepada furuk, maka menyusahkan seorang dan tidak mengembangkan kreativiti. Justru bagi ana
perkara penting dalam belajar fiqh adalah usul dan furu'. Tentulah kalau boleh seimbang kan, tapi kalau pentingkan mana yang mesti dipentingkan terpulang pada kita. Kalau kita ni nak praktis sebagai seorang pengamal, tentulah furu' amalkan. Tapi kalau kita nak jadi seorang penggubal eh, apa namanya hukum, maka usul mesti dan wajib kita berikan perhatian. Betul tak Ustaz Arif? Ustaz Arif ni tawaduk sangat lah. Kita nak dengar sikit. Tak dengar lah Ustaz, tak ada suara pula. Tak dengar suara Ustaz Arif. Okey. Ada lagi yang lain kemudian mungkin rekan-rekan nak tambahkan. Ustaz Nizam. Rambut baru lah Ustaz Nizam. Cuma doktor, tak tahulah kalau saya sendiri yang kurang baca atau kurang tahu berkenaan dengan kata kita sebut sebagai muhaddis dari perkarangan Syafi'iyah ni kurang didedahkan di Malaysia ni kan, dan juga pandangan-pandangan mereka terhadap mazhab Syafi'i ni kurang diberikan perhatian khusus di Malaysia ni lah. Betul. Yang ternampak. Pandangan anda nak cakap apa-apa malu, takut pula. Tapi setahu anda, apabila anda belajar hadis dulu di belajar di Timur Tengah sana kan, orang lebih minat belajar fiqh daripada belajar hadis. Orang lebih minat belajar fiqh daripada belajar hadis sebab fiqh ni sedap lah, dia terus praktikal, orang kemudian boleh amalkan dan lain sebagainya. Sedangkan hadis dia hanya untuk zukurul rijal. Tak? Orang yang minat dan orang yang punya perhatian kenaan dengan isu-isu yang lebih mendalam lagi. Dan betul apabila kita bincang kenaan dengan muhaddis Syafi'iyah, dia kurang diangkat. Dia sangat kurang diangkat. That's why anda berusaha untuk angkat dengan membawakan buku-buku Al-Baihaqi. Kita perkenalkan buku-buku Baihaqi untuk tunjukkan bahawa kedudukan Baihaqi dalam mazhab Syafi'i ini macam ni. Dia bukan setakat buku hadis, tapi dia adalah buku fiqh juga. Dan dia memberikan kita satu ikhtiarat yang berbeza daripada mungkin setengah pandangan dalam mazhab. Tuan-tuan, dalam perkara ini pun coba buka buku kitab Sunan Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, dia pun punya ikhtiarat sendiri dan dia dikira sebagai bagian daripada Syafi'iyah. Dan coba cari ucapan Ibn Hibban dalam Sahih yang mana dia membawakan satu pandangan, lalu pandangan itu berbeza dengan masyhur dalam mazhab Syafi'i, lalu dia katakan apa? Mazhab Syafi'i adalah idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Disebut perkara itu. Dan bahkan Ibn Hibban mengatakan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadis fa huwa mazhabi adalah ucapan yang tak pernah diucapkan oleh ulama sebelumnya. Istilah kita sekarang tuan-tuan kena ditulis dengan air emas ni. Yuktab bima'iz zahab. Kenapa? Tak ada ucapan Imam Syafi'i, tak ada ucapan yang macam tu sebelumnya. That's why ini adalah satu kelebihan yang terdapat dalam Imam Syafi'i. Menurut Imam Ibn Hibban, justru dia bawakan perkara tu, dan kita boleh nampak bahawa Ibn Hibban ni selari dengan satu aliran lain dalam mazhab Syafi'i yang anda sebut sebagai aliran muhaddis Syafi'iyah. Jadi kalau kita nak trace aliran ni, maka kita boleh katakan termasuk geng muhaddis Syafi'iyah adalah pertama Ibn Hibban, kemudian Baihaqi, kemudian Ibnul Munzir, kemudian siapa lagi ya?
So far tu aja. Lalu kemudian berkembang apabila masuk ke masa Imam Nawawi, maka kita boleh nampak bahawa aliran ni bermula sudah campur. Sebab kelebihan Imam Nawawi yang boleh combine antara dua perkara ni, iaitu aliran fuqaha dengan aliran Syafi'iyah dimasukkan oleh Imam Nawawi sehingga macam satu blending sendiri. Betul tak? Tak ada lagi istilah konflik antara dua aliran ni, dan belakangan kita boleh nampak lagi bahawa aliran Nawawi sudah tak berkembang, kembali lagi kepada aliran fuqaha. Terutamanya kalangan mutaakhirin selepas Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita akan nampak fuqaha lagi. Ahli hadis sudah mula terpinggir semula. Bahkan sudah tak ada lagi ulama hadis yang kuat dalam memberikan corak dalam mazhab Syafi'i. Dan ini untuk makluman tuan-tuan, ni hanya sebagai lontaran pemikiran. Anda belum tahqiq lagi perkara tu. Anda cuma nampak saja dari tinjauan bacaan je. Tapi kalau siapa nak buat research dalam perkara ni adalah sangat digalakkan. Mungkin anda silap, anda cuma bagi hipotesis saja. Tuan-tuan yang nanti akan decide perkara tu. Betul tak ada dua aliran berbeza dalam mazhab Syafi'i ya, sebagai kelanjutan daripada ashabul ra'i dan ashabul hadis pada zaman dahulu? Anda rasa iyalah. Sebab apabila ashabul hadis, ashabul ra'i adalah satu polarisasi yang berlaku betul-betul di zaman dulu kan. Lalu kemudian diakomodate dalam 4 mazhab. Dan dalam 4 mazhab ni, kecenderungan hadis dengan kecenderungan fiqh masih tetap berlaku. Itu sebabnya Al-Khattabi sebutkan dalam Ma'alimus Sunan. Kecenderungan hadis dengan kecenderungan fiqh. Dalam muqaddimah Ma'alimus Sunan penting sangat. Tuan-tuan wajib baca. Dia bincang bagaimana fuqaha berbeza dengan muhaddisin, muhaddisin berbeza dengan fuqaha. Padahal Khattabi lama selepas Imam Syafi'i kan. Khattabi meninggal 388. Dan dia pun dikira sebagai ashab wujuh dalam mazhab Syafi'i. Dia amati perkara tu. Maknanya dikotomi muhaddisin dan fuqaha tetap berlaku. Ya tak? Dan perkara ni terus berlanjutan menurut anda adalah hingga Nawawi datang. Nawawi yang coba untuk combine dua aliran tersebut dalam majmu', lalu sampai ke nampak mendamaikan dua-dua perkara, dan beliau sering mensahihkan ikhtiarat muhaddisin. Ikhtiarat muhaddisin yang tak dapat tempat dalam mazhab, Imam Nawawi masukkan dalam mazhab. Salah satunya adalah perkara ni, betul tak? Salah satunya adalah perkara ni, ketika fuqaha mazhab dia tak terima, dia tetap kekal bahawa masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah tak angkat tangan selepas tasyahud awal. Imam Nawawi kata huwa shawab, masukkan perkara ni. Dan tuan-tuan kalau nak cari lagi dalam majmu' sangat banyak perkara yang dibawakan oleh Nawawi yang macam ni, menunjukkan bahawa Imam Nawawi coba untuk combine dua aliran tersebut. Tapi selepas Nawawi anda tak jumpa lagi perkara tu. Yang ada adalah hegemoni fuqaha kembali kuat, dan pengaruh muhaddisin semakin terpinggir. Itu hipotesis anda lah tuan-tuan. Sila buktikan. Kalau anda betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, alhamdulillah, bolehlah kita kembangkan idea tersebut. Okey, ada lagi soalan? Doktor. Yap. Yang contoh macam Ibn Hajar Asqalani, dia kira muhaddis Syafi'iyah juga. Ya, dia muhaddis Syafi'iyah. Kira dia Iraqi dan Al-Mizzi semua satu. Ataupun betul, dia anda boleh kata macam ni. Depa ni, anda pakai bahasa Ustaz Muhaimin, depa ni dia memang muhaddisin dan dia dikira sebagai muhaddis Syafi'iyah, tapi anda tak samakan dia dengan Baihaqi. Kenapa? Sebab Baihaqi khidmat dia betul-betul ke mazhab Syafi'i. Bermakna dia tulis buku tu untuk khidmat kepada Syafi'i, macam Sunan Kubra, Sughra, Ma'rifat Sunan, betul tak? Dia khidmat kepada mazhab Syafi'i. Sedangkan Ibn Hajar, dia walaupun pakar dalam Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, tapi dia tak memberikan khidmat
khas kepada mazhab Syafi'i. Walaupun adalah pandangan-pandangan dia selari dengan Syafi'i kan, tapi dia tak khidmat, dia tak tulis buku khas untuk mazhab Syafi'i. Fathul Bari kita tak boleh kata dia sebagai mazhab Syafi'i kan. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Justru pengaruh dia ke dalam pembentukan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i tak nampak. Kita boleh kata macam okeylah ini pandangan Ibn Hajar berbeza dengan mu'tamad al-mazhab, tapi kita tak nampak pengaruh mazhab Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga pengaruh Iraqi dalam mazhab Syafi'i. Siapalah nukil pandangan Iraqi ketika kita bincang tentang qaul mu'tamad mazhab Syafi'i? Tak seperti kita nukil pandangan Nawawi ketika bincang berkenaan dengan mu'tamad mazhab Syafi'i kan. Itu perbezaan antara dua-dua ini yang anda sebut macam selepas Nawawi, termasuk selepas Ibnu Hajar, selepas Nawawi kita boleh nampak aliran hadis macam dah mula terpinggir semula, betul tak? Yang ada adalah di masa sebelum Ibnu Hajar ada Ibnu Rif'ah, ada apa namanya ulama-ulama mazhab Syafi'i yang konsisten memberi khidmat dalam mazhab Syafi'i, tapi fuqaha, muhaddisin jarang sangat kita nampak, jarang kita tengok lagi pengaruh dia macam selepas Nawawi. Doktor, tahun lepas lah, sem lepas sebelum ni, Ana buat apa ni muqaranah research Fathul Bari Ibn Rajab dengan Ibn Hajar. So Ibn Rajab ni Ana tengok nampak dia macam ihya balik manhaj muhaddisin, tapi dalam konsep Hanabilah. Hatta kalau kita Ana buat few hadis yang kita compare dengan Ibn Hajar punya Fathul Bari, nampak cara tulisan Ibn Rajab ni totally dia akan sebut generasi 3 yang awal. Dia tak akan even nukil selepas tu Ibn Hibban ke apa, dia tak akan nukil. Ataupun anak murid Hambali pun tak akan nukil. Hatta Nawawi semua tak akan nukil. Dia akan nukil sahabat, tabi'in, tabi'in, A'mash apa semua sampai tu. Tapi Ibn Hajar punya konsep dia macam konsep fuqaha. Dia akan sebut qaul An-Nawawi, Ibn Tin, siapa-siapa lagi lah. Jadi konsep hadis yang sama tapi approach dia totally beza. Adakah Ibn Rajab cuba balik untuk hidupkan balik ahlul hadis setelah lama diorang senyap? Wallahualam, mana tanya pandangan doktor. Bagi anda macam ni, anda kesan kalau anda nak cakap bahawa Ibn Rajab nak hidupkan kembali, itu kena anda kena kumpul data lagi lah berkenaan dengan apa motif dia melakukan perkara tu. Akan tapi anda tengok dia mau kepada perbezaan muyul syakhsiyah ya. Jadi kalau Ibn Rajab dia memang Hanbali dengan semangat kembali kepada salaf, dan itu tak boleh dinafikan bahawa Imam Ibn Rajab memang dia punya semangat tu sangat kuat. Dan bukan setakat Ibn Rajab saja, kita boleh nampak kutub-kutub Hanabilah pun macam tu juga. Atau istilah orang barat dia cakap tradisionalism dia kuat. Tradisionalism dia kuat. Tetap. Jadi dia coba untuk kembali kepada menghidupkan aspek-aspek tradisionalism dalam perbincangan fiqh, hadis dan sebagainya. Dia nak kembali macam dulu. Itu tak nafikan berlaku. Sedangkan Ibn Hajar apabila dia sebut dia buat Fathul Bari, kita boleh nampak sifat ensiklopedik dia sangat menonjol. Betul tak? Dia bukan setakat ingin mensyarahkan hadis, tapi dia nak ulas juga semua syarah-syarah sebelum dia. Jadi kalau Ibn Rajab dia berbentuk romantisisme, dia coba untuk kembali kepada perkara dulu, tapi kalau Ibn Hajar dia nak ulas segala aspek yang berkaitan dengan hadis dengan merujuk kepada dirasat sabiqah. Kalau kita buat master PhD, buatlah macam Ibn Hajar. Tapi kalau kita nak buat nak jadi ulama atau kita nak jadi penceramah, buatlah macam Ibn Rajab. Sebab Ibn Rajab dia kepada menghidupkan tradisionalisme tu. Dia nak kembali ke dulu
apa namanya, dan dia cara pikir dia macam ulama-ulama lah, macam tu istilah kita. Tapi kalau Imam Ibn Hajar, dia cara pikir akademik. Beza antara ulama, retorik ulama dengan akademik, kan, berbeza antara dua perkara. Dan tu punya kelebihan masing-masing lah bagi ana. Walaupun kalau kecenderungan kita kepada Ibn Rajab, kita nampak macam dia fokus kepada kitab Turas lebih kuat, lebih lama, lebih kuat. Sedangkan Ibn Hajar dia fokus kepada perbahasan akademik yang lebih mendalam. Dikombine akan hasilkan banyak perkara yang apa namanya, baguslah dalam perkara ini. Pandangan anda lah, Ustaz Saiful. Kajian anda mungkin lebih sempurna lagi. Tak ada, doktor. Okey. Ada lagi ke teman-teman? Ada soalan di komen. So komen ya. Apa ada komen ni? Minta respon. Kata Syekh Tarifi, Imam Abu Hanifah paling dakik fiknya dalam bab solat dan haji. Dalam bab solat kerana beliau berguru dengan Hamad bin Abu Sulaiman, dan Hamad ambil daripada Ibrahim Nakhai. Imam Ibrahim Nakhai adalah fuqaha terawal yang mendalami hukum hakam solat. Lebih dakik ya. Paling dakik fiknya dalam solat, ana tak boleh pastikan. Tapi setahu ana adalah memang Abu Hanifah dia punya cara pandang yang sangat-sangat teliti dalam semua perkara. Sangat dakik dalam semua perkara. Dan dia punya cara pandang yang mungkin berbeza dengan cara yang lain karena kedalaman cara fikir beliau. Adakah khas terhadap solat dan haji saja? Bagi anda ke semua perkara pun seperti itu. Mungkin yang lebih menonjol dalam fik solat dan haji, wallahu alam. Anda tak boleh katalah macam ni. Okey, tuan-tuan sekalian, kita dah pukul 9.30. Saya rasa terima kasih banyak atas kehadiran semua. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada Ahad hadapan, insyaAllah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, tunggu makluman pukul berapa nanti kita akan buat, pada minggu hadapan nanti. Mudah-mudahan kita kekalkan ke masa yang sama. Okey, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.